بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-489. Wa an Sulaiman ibn Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir an yaqulu assalamu alaikum ahla ad-diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah rawahu Muslim. Daripada Sulaiman ibn Buraidah, Sulaiman ibn Buraidah al-Aslami, daripada bapanya radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka, idza kharaju ila al-maqabir, apabila keluar pergi ke kubur, an yaqulu, menyatakan assalamu alaikum ahla diyari, salam sejahtera ala ahla diyar, atas alaikum ahla diyar, salam sejahtera atas kamu ahla diyar, ahli rumah, minal mu'minin wal muslimin, daripada di kalangan orang beriman dan orang Islam, wa inna insya'allah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami mohon kepada Allah untuk kami, wa lakumul afiyah, dan kepada kamu al-afiyah, rawahu Muslim. So ahli diyar itu rumah lah, rumah yang dimaksudkan dekat situ adalah kubur, al-maqabir. Yuridu bid-diyar al-maqabir wa huwa jaizun lughatan, yang dimaksudkan ad-diyar adalah kubur, dan itu jaiz lughatan, dia kata harus dari sudut bahasa. Minal mu'minin wal muslimin, al-jam'u bainahuma yaqtadi al-mughayarah, jama' antara dua term istilah ini, maka yaqtadi, maka dia menuntut al-mughayarah, ada dua makna. Maksudnya makna yang berbeza. Jika kalau kita dah tahu, kalau disebut Islam secara seketul, Islam, maka bermakna Islam kat situ juga bermakna iman. Kalau disebut iman secara seketul, bermakna iman tu juga Islam. Tapi bila disebut dua-dua sekali, dia kata al-jam'u bainahuma yaqtadi al-mughayarah. Maksudnya bila digabungkan al-mu'minin wal muslimin, maka dua-dua itu membawa makna yang ada sikit beza. Wal muslimun hum, dan orang-orang yang dikatakan al-muslimun itu adalah mustaslimuna zahiran bi aqwalihim wa af'alihim, orang-orang yang menyerah diri secara zahirnya, sama ada perkataan mereka dan perbuatan mereka, itu orang Islam. Sama juga dalam hadis yang Nabi tanya apa itu Islam, dan berikutnya Nabi tanya apa itu iman. Bila ditanya apa itu Islam, maka Nabi menjawab rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 tu menunjukkan amalan luaran,
Iaitu pertama 2 kalimah syahadah, salat, zakat, puasa, haji. Itu menunjukkan luaran. So bila sebut Islam, Muslim dan mukmin, maka Islam itu bermakna luaran. Zahirnya nampak Islam. Apabila dia sebut beriman pula, wa ammal mu'minun fahumul ladzina jama'u ma'a dhalika, yang berhimpun padanya al-i'tiqad as-sadiq, i'tiqad ke akidah, kepercayaan, keimanan yang benar, as-sadiq, yang jujur. Fal mu'minun akmal, maka orang yang dikatakan mukmin itu lebih akmal daripada orang Islam. Bila disebut mukmin, lebih akmal, lebih sempurna, kerana balik kepada hadis apa itu Islam, Islam luaran, itu rukun Islam yang 5. Wa mal iman, akhbirni anil iman, beritahuku apa itu iman. Maka Nabi jawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu rukun iman yang 6. Maka menunjukkan iman merujuk kepada dalaman, batin. Iman menunjuk batin. Itu kalau sekiranya Islam dan iman datang sekali. Islam, iman bermakna Islam itu luaran, iman itu dalaman. Tapi kalau dia hanya sebut Islam, dia tak sebut iman, dia sebut Islam aja, maka dia membawa makna dua-dua sekali, Islam dan iman. Bila dia kata iman saja, dia membawa dua-dua sekali. Dah tentu. Sebab bila iman dalaman, dah tentu luarannya juga nampak Islam lah, nampak iman lah. Qala Ibn Ruslan, al-iman wal-islamu wa in ikhtalafa muttahidan fil maqasid. Walaupun berbeza, muttahidan fil maqasid. Maka maksad, tujuannya, objektifnya sama. Fiqh hadis ni menunjukkan istihbab ziyaratul kubur. Istihbabu ziyaratil kubur. Mustahab, istihbab menziarahi kubur. Sama juga akan datang dengan hadis Ibnu Abbas. Dalam hadis Aisyah secara khusus, annahu la karahata fi haqqin nisa. Dalam hadis Aisyah, kita dah sebut hadis Aisyah sebelum ni kan. Hadis Aisyah, pada malam hari yaftaqid, dia kehilangan Rasulullah. Maksudnya pada malam hari dia duk raba-raba, Nabi tak ada. Dan Nabi pergi ke perkuburan Al-Baqi', Al-Baqi' Al-Gharqad. Menunjukkan lepas daripada itu Nabi suruh Aisyah radhiyallahu anha pergi ziarah kubur. Dan juga hadis yang telah juga kita menyebutkannya sebelum ini, dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku larang daripada untuk kamu semua menziarahi kubur. Al-an fazuruha, sekarang ziarahlah. Maka boleh ziarah kubur. La karahata fi haqqin nisa, tidak makruh pada hak wanita, tak makruh. Tapi ada khilaf ulama. Wali ashabi Syafi'i, dan bagi ashab Asy-Syafi'i salasatu awjuhin. Ahaduha at-tahrim. Wali ashab Asy-Syafi'i, bagi ashab, maksud ashab Asy-Syafi'i maksudnya mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Ada 3 wajah. Ahaduha, salah satunya berpandangan at-tahrim, haram. Li hadis, kerana hadis la'anallah az-zairat. La'anallah, Allah melaknat zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Alladhi qad marra, yang telah lalu. Wathani, yang kedua, yukrah, makruh. Wathalis yubah, yang ketiga pandangan harus. So itu 3 pandangan lah. Secara umum harus. Sebahagian pandangan kata haram kerana la'anallah zairat. La'anallah az-zairat ni, zairatil kubur. Zairat jamak bagi perempuan, muannas. Jamak muannas, zairat. Maksudnya laknat Allah atas perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Maka sebab itu sebahagian para ulama kata haram. Ulama gabung hadis-hadis ni antara larangan la'anallah zairatil kubur, dan juga Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Pergilah ziarah kubur. Aisyah pun kata, aku nak cakap apa? Quli assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Menunjukkan Nabi suruh Aisyah pergi ziarah kubur. Jadi sebahagian ulama menggabungkan, jika sekiranya perempuan pergi ziarah kubur akan membawa kepada perkara-perkara yang haram, seperti meratap, seperti tidak menunaikan haknya. Apa menunaikan haknya? Hak kepada lelaki dia. Asyik ziarah kubur tu kerja. Pergi mana? Kubur. Pergi mana? Kubur. Pergi mana? Kubur. Asyik kubur je, lelaki balik makan. Tak ada apa. Tak ada. So tak boleh lah. Sehingga tidak melaksanakan tugas seorang wanita, isteri. Tak boleh lah. Ataupun tak mendapat perkenan suami. Tak boleh lah. Zairat itu banyak ziarah kubur. Banyak ziarah kubur. Ziarah kubur disuruh. Tapi kalau banyak sangat ziarah kubur, nanti problem yang lain datang. Nanti problem yang lain. Seperti perempuan yang tadi itulah. Mungkin bila dia banyak ziarah kubur, nanti dia punya kerja lain dia tak buat. Tanggungjawab dia kepada orang lain dia tak buat. Dia ada tanggungjawab kepada suami, dia ada tanggungjawab kepada anak-anak dan sebagainya. Jika sekiranya dia menziarahi kubur dengan tidak menutup aurat, pun haramlah. Tapi kalau sekiranya dia menziarahi kubur sekali-sekala untuk mengingatkan kepada kematian atau untuk ziarah kubur sekali-sekala yang tidak membawa kepada benda haram, yang tidak menyebabkan dia keluar dalam keadaan haram, dan tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajipannya terhadap yang sepatutnya, maka tidak menjadi masalah lah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biquburil Madinati فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حسن. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi SAW melalui biquburi dia melalui kubur Madinah, Al-Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, bila dia lalu ke kubur-kubur, maka Nabi pun menghadap ke arah kubur. Fa aqbala biwajhihi, Nabi menghadap ke arah kubur dan Nabi pun berdoa, Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera ke atas kamu semua penghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum, mudah-mudahan Allah mengampunkan kami dan kamu. Walakum, kamu semua. Antum salafuna, kamu semua telah mendahului kami. Wa nahnu bil athar, dan kami akan mengikut. Dan kami akan mengikut. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Maka makna hadis-hadis ni ada dalam hadis yang tadi tu, hadis Sulaiman ibn Buraidah, iaitu doa kepada ahli kubur dan bagi salam, dalam Muslim yang lalu. Kemudian kana yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir, apabila mereka keluar pergi ke kubur, ayyaqulu qailahum, untuk mereka ayyaqula qailuhum assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Hadis Abu Hurairah dalam Muslim, assalamualaikum dara qaumul mu'minin. Dara qaum, ni kaum mukminin, rumah kaum penghuni orang Islam dekat kubur ni lah. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kita akan menyusul. Hadis Aisyah dalam Ahmad mislahu yang seumpamanya, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftanna ba'dahum. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mengajarkan doa kepada mayat ataupun doa kepada ahli kubur.
Maka dua hadis ini menunjukkan istihbab macam sebut tadi, ziaratul kubur yang syar'i. Ziarah kubur yang syar'i. Apabila disebut menziarahi kubur yang syar'i, maka yang dimaksudkan menziarahi secara ikut syarak itu adalah mendoakan lil amwat wal istighfar lahum, iaitu mendoakan kepada mayat-mayat dan juga memohon keampunan untuk mereka. Kama yuradu minha al-i'tibar wal itti'az bima'alihim wa taghyir ahwalihim. Faqad jaa'a fi hadits sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru fil akhirah wa tazhad fid dunya. Ini juga hadis yang selalu kita sebut tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, aku dulu pernah melarang kamu dari menziarahi kubur. Kemudian sekarang fazuruha, maka ziarahlah. Perintah yang datang setelah daripada larangan membawa hukum perintah. Kemudian di perintah tu datang lepas larangan, wajib ke tak? Tak wajib. Perintah yang datang setelah ada larangan menunjukkan tak wajib, maka dia menunjukkan istihbab. Dulu pernah Nabi larang. Okay, kenapa Nabi larang? Dulu kita dah sebut, kenapa Nabi larang? Kerana pada waktu itu para sahabat baru masuk Islam dan sebagainya. Maka Nabi tidak mahu kalau sekiranya mereka itu baru masuk Islamnya, mereka buat benda-benda yang tak sepatutnya. Apabila telah pun mereka mereka akidah mereka dah kuat, dah faham ajaran Islam, maka Nabi kata, dulu aku pernah melarang kamu dari menziarahi kubur, sekarang fazuruha, maka sekarang pergilah ziarah kubur. Perintah Nabi, tapi perintah kat sini tak membawa hukum wajib, kerana kaedah menyatakan setelah adanya larangan datang berikutnya perintah, maka dia membawa ifadat mubah ataupun ibahah, itu hukum harus. Apa tujuannya? Disebut kerana fa innaha, lepas Nabi larang, Nabi kata pergi ziarah, dan Nabi bagi tahu sebabnya. Kerana dengan menziarahi kubur itu mengingatkan fil akhirah, mengingatkan alam akhirat. Berikutnya zuhud dalam dunia. Apabila kita ziarah kubur, kita ingat mati, ingat alam akhirat, dan berikutnya akan zuhudlah dalam hidup dunia. Apa maksud zuhud dalam hidup dunia? Maksudnya kita tahu kehidupan dunia ni tak akan berkekalan dan kita akan mati. So bila kita akan mati, apa saja yang berlaku atas semua ke bumi ini hanyalah sementara saja. Maka datang lagi peringatan-peringatan yang lain. Orang yang cerdik itu adalah orang yang mengingatkan kepada kematian. Kerana orang yang cerdik ingat kematian sebab dia tahu bahawasanya kehidupan tak lama. Allah Ta'ala menciptakan kita sementara saja. Dunia adalah alam untuk kita mengumpul amalan. Adapun kehidupan abadi adalah alam akhirat. Setelah kita dimasukkan ke dalam syurga, abadi. Sekiranya seorang kafir mati dalam keadaan kufur, maka dia abadilah dalam neraka tu. So kehidupan yang abadi nanti lepas kematian. Kehidupan yang tidak abadi hanya sementara. Dan kita pula disuruh untuk buat kerja. Buat kerja maksudnya menghimpun amalan. Maka kita bertugas di dunia ini sementara saja. Adakah kita beramal untuk syurga? Adakah kita beramal untuk dapat syurga? Siapa yang beramal untuk dapat syurga tidak ikhlas namanya, kata orang. So beramal untuk apa? Beramal kerana Allah, dia kata. Beramal kerana Allah. Siapa yang kata beramal untuk syurga tidak ikhlas. Hak ni ajaran sufi. Ajaran sufi yang tak betul lah. Sebab Nabi SAW ajar kepada kita, bila minta ke Allah tu, minta fas'alil firdaus, mintalah syurga firdaus. Dan tak ada siapa nak masuk neraka tak. Semua orang nak masuk syurga. Tak, itu maksudnya tujuan kita beramal. Mestilah nak masuk syurga.
Dan kita beramal kenapa? Kerana disuruh oleh Allah. Disuruh oleh Allah. Habis tu kita tak, maksudnya tak ikhlas ya. Kita beramal kerana diperintahkan oleh Allah. Perintah, wajib taat. So agak-agak volunteer ke? Tak, kita tak volunteer. Mana ada orang volunteer? Ada orang sembahyang volunteer? Tak ada. Wajib sembahyang. By hook or by crook kata orang. Apa-apa pun, malas pun kena sembahyang, rajin pun kena sembahyang, sihat pun kena sembahyang, sakit pun kena sembahyang. Tak ada cuti. Tak volunteer. Terpaksa buat. Terpaksa. Kerana itu wajib, kewajipan yang Allah wajibkan atas diri kita. Lainlah hak yang sunat. Hak yang sunat tu dan barulah ikhlas ke tak ikhlas ke. Kalau nak banyak pahala, banyakkan amalan sunat. Dan jika sekiranya nak syurga, banyakkan amalan sunat. Dan disebut kita nak cinta Allah, kena banyak amalan sunat di samping yang wajib dipelihara. Maka tak ada istilahnya volunteer. Maksudnya bila kita taat perintah Allah, itu kewajipan atas kita. Suka tak suka, engkau kena salat 5 waktu sehari dan semalam. Suka tak suka, wajib puasa bulan Ramadan. Suka tak suka, wajib keluar zakat. So itulah namanya kewajipan yang difardukan atas kita. So ziarah yang syar'i adalah ziarah kita bagi salam, kemudian mendoakan untuk kita dan mendoakan untuk si mayat. Dan berikutnya ziarah syar'i maksudnya mengingatkan kepada kita alam akhirat dan mengingatkan kepada kita untuk zuhud hidup di dunia ni. Adapun ziarah al-bid'iyah, amma ziyaratul bid'iyah famanhi anha. Adapun ziarah bid'ah itu dilarang. وهي التي يراد بها سؤال الميت والطلب منه كشف الكربات وقضاء الحاجات فهذا شرك أكبر. Dan dikatakan bid'ah, ziarah bid'ah itu adalah yang dimaksudkan meminta kepada mayat. Minta kepada mayat. Wattalab, dan memohon, menuntut daripada mayat, maksudnya daripada kubur. Kashful kurubat, untuk menyingkap segala kurubat. Kurubat ni apa? Kesusahan lah. Minta kat mayat supaya hidup kat dunia kita ni tak susah. Maksudnya angkatlah segala kemudaratan tu, angkatlah, minta kat mayat. Wa qada'il hajat, minta hajat. Fahaza syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Syirik besar. Kenapa syirik besar? Sebab memohon kepada selain Allah. Apa beza memohon kepada orang? Ahlu bid'ah menimbulkan syubhat. Habis itu yang duk kita minta-minta kat orang tu, adakah syirik? Dia kata. Minta kat mayat tak boleh, minta kat Nabi tak boleh. Yang dia tu minta tolong dengan kawan-kawan dia, boleh pula. Sakit janganlah jumpa doktor. Syirik. Hak ni sama ada tengin atau buat-buat tengin. Memohon kepada Allah ialah memohon untuk Allah memberikan sesuatu dan menghilangkan daripada kita sesuatu yang mana luar daripada kuasa dan kemampuan makhluk. Luar daripada kuasa dan kemampuan makhluk. Adapun memohon pertolongan kepada makhluk, benda yang makhluk mampu buat, maka itu tak nama syirik. Tolong ambilkan pen tu jap, dia pun ambil pen untuk kita. Syirik kah? Itu bukan syirik. Ngok. Sebab dia boleh ambil tak pen tu? Boleh. Tolong ambilkan pen, dia pun ambil. Nah,
Dia boleh buat. Dia boleh buat. Sebab itu, hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, minta pertolongan kepada jin. Benda yang jin mampu buat, tak syirik. Betul? Betul lah. Allah bagi kemampuan pada makhluk manusia, jin, malaikat dan sebagainya. Benda yang mampu dilakukan oleh jin memang tak syirik pun. Apa syiriknya? Tapi minta kepada jin benda yang jin pun tak boleh nak buat, di luar kekuasaan dan kemampuannya, tak boleh lah. Sebab tu Nabi Sulaiman boleh perintahkan ifrit. Dan dia perintahkan ifrit buat apa? Angkat pen. Dah. Ha? Angkat cendol. Angkat istana Balqis tak? Jin boleh angkat. Dan jin, kecepatan dia tak sama kecepatan orang. Kita naik kereta pergi Pening ataupun pergi Ipoh 2.5 jam. Paling-paling laju pun boleh lah 1.5 jam. Sejam boleh lah. Yalah, daripada KL sampai sempadan Selangor tu setengah jam, kurang setengah jam boleh sampai tak? Daripada sempadan Selangor tu sampai Tapah atau sampai Ipoh tu, daripada Ipoh ke Pening pula biasa 1.5 jam. Alah, sejam suku boleh sampai kan? Tu aku tak ni aku naik Wira. Jin kecepatan dia lagi cepat lah, sekelip mata. Sebelum naik, sebelum bangkit daripada tahta, telah sampai. Allah bagi kemampuan. Tu tak. Minta kepada makhluk untuk dapat rezeki anak. Tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa boleh buat. Jin pun tak boleh buat. Yang menciptakan, mematikan itu Allah. Maka minta kepada mayat, wahai si fulan bin fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai wali kutub mana tu, kutub utara, kutub selatan ke, isteri aku ni dah lama dah tak dapat anak, bagilah dia kemampuan untuk beranak ataupun beranak untuk ada anak. Tak boleh, itu kuasa Allah saja. Maka benda yang makhluk tak boleh buat, pergi minta kepada makhluk, syirik lah. Sebab Allah yang mencipta dan mentadbir dan memberi rezeki. Minta supaya diberikan rezeki kepada makhluk, daripada makhluk. Minta supaya kita dimurahkan rezeki. Dah, itu kerja Allah. Itu bukan kerja makhluk. Maka tak boleh minta bawa buku semua-semua tu, itu semua makhluk boleh buat. So itu tidak namanya syirik. Tapi kadang-kadang, kenapa para ulama menutup pintu ini? Kerana jika dibuka sedikit, maka orang ni dia akan, daripada sedikit itu dia akan buka lagi luas bab ni. Maka bila dia buka lagi luas bab ni, maka jatuhlah dalam syirik. Maka itu dalam kaedah usul fiqah kita ada satu zari'ah. Kita ada tutup pintu yang boleh membawa kepada zari'ah, yang boleh membawa kepada benda haram. Maka para ulama tidak membenarkan pergi minta hajat kepada kubur ataupun kepada makhluk. Kalau dibuka pintu ini luas, habis dah. Dah lah, orang nak faham akidah pun banyak yang tak faham-faham. Kemudian diringan-ringankan dalam bab akidah. Sebab itu bab akidah para ulama agak ketat. Sebab itu Nabi tak bagi sembelih dekat tempat yang pernah dijadikan sembelihan untuk berhala. Nabi tak benarkan sembelih kat situ. Adakah para sahabat tak reti sembelih kerana Allah? Mestilah, dan mereka lebih tahu dan mereka lebih faham daripada kita.
Walaupun demikian, Nabi tanya, adakah tempat ini pernah diadakan tempat sembahan untuk berhala? Sahabat kata, tak. Pernahkah tempat ini dijadikan tempat orang menyembelih untuk berhala? Mereka kata, tak, silakan. Maksudnya kalau benda tu, tempat tu dah dijadi tempat penyembelihan untuk berhala, walaupun kita sembelih untuk Allah, kerana Allah, pun ditutup pintu tu supaya jangan buka pintu zari'ah. Jangan buka pintu orang boleh buat benda haram. Boleh tak kita menggunakan tangkal dengan ayat Al-Quran? Khilaf ulama. Sebahagian mengharuskan. Kenapa harus? Sebab yang kita guna tangkal itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Kalam Allah makhluk tak? Tak. Maka kita ambil ayat Quran, kita gulung-gulung buat tangkal. Tidak sama dengan memakai tangkal yang tidak ada di dalamnya kalam Allah. Tapi para ulama menutup pintu ni. Dia tutup. Maka Abdullah ibn Mas'ud tak benarkan. Kerana kalau kita benarkan, mana kita nak tahu orang ini tangkalnya kalam Allah ataupun orang ini tangkalnya syirik? Mana kita semua kata, tangkal ni kalam Allah. Pergi kat Turki sana tu, dia jual tangkal tu RM1 je. RM1 jual tangkal. Bukanlah RM1, duit depa lah. Satu lira kan. 1 lira, Turkish lira, TL. RM1 lah, lebih kurang lah. Murah lah, maksudnya murah. Saya beli. Saya beli. Kedai-kedai tu, kedai bawah tu. Kedai-kedai tu dia jual tangkal-tangkal, dan sebelum nak menuju ke kubur, ada namanya satu kubur Haji Bairam. Kubur dekat Ankara, Turki. Ankara. So sementara kita nak jalan ke kubur dia panggil Haji Bairam tu, 6 orang lah, 6 orang soleh. Semua kedai jual tangkal. Semua kedai ada jual tangkal. Pergi kat kubur tu, duk peluk kayu kubur tu. Peluk kayu kubur tu. Dan dia tulis dalam bahasa Turki lah, aku tak faham bahasa Turki. Aku tanya lah budak yang faham bahasa Turki tu, apa dia tulis? Dia tulis peluk lah kayu tu dan minta hajat apa yang nak minta. Peluk kayu kubur tu, tak ada kerja kan? Syirik. Membuka pintu syirik. So saya beli tangkal tu, saya buka tangkal tu. Buka, tengok 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran yang dilipat jadi 3 segi. Kemudian 3 segi tu dia jahit dalam beg yang nak buat tangkal tu lah. Dia guna Quran. 30 juzuk Quran. So kalau ikut ni tak ada masalah lah tak? Tapi siapa mau tahu? Siapa nak tahu dalam tu Quran kalau tak buka? Kalau bomo apa dia kata? Jangan buka. Kalau buka tak mujarab. Tu bomo. Kalau buka tak mujarab. So bila dia kata, bila dia bagi kat kawan tu pula, dia pula bagilah dia punya tempoh expired date. Sebab kalau tak ada expired date, nanti orang tak datang lah kat dia dah. Boleh expired date, dia pun hantu dia kacau. Bila hantu dia kacau, orang pun datang lah kat dia. So dia bagilah, ini dia pakai ni pakai. Dah sebulan 2 bulan tak ada orang dah datang, semua dah pakai tangkai aku dah. Habis duit aku nak makan juga. Hei hantu, pergi kacau. Dia pun hantu dia kacau lagi. Oh kacau ke? Memang dah expired, kena tukar baru. Semua kena scam mereka. Ustaz-ustaz kita pun duk scam ni. Duk ruqyah ni. Ustaz-ustaz yang belajar ruqyah ni satu hal kak. Ruqyah ni bukan tak ada. Ruqyah ada. Tapi kadang-kadang ustaz kita ni akidah pun tak nak mengaji. Hadis Nabi pun haram nak baca. Yang dia tahu dia nak belajar sah di mul batar.
Wahid Abdul Salam Bali, Sarimul Battar. Buku Wahid Abdul Salam Bali tu. Dia pun belajar lagi tu lagi ni lah. Bagaimana gini. Akidah tak belajar. Bila akidah tak belajar, ustaz yang pergi jampi ni, agak-agak dia nak terangkan akidah tak ke orang yang dia jampi tu? Haram lah. Dia pun terus ruqyah. Pergi kursus, dia tu dianugerahkan ada kemampuan mesin CT scan. Maka dia pun scan lah. Orang nak pergi hospital untuk scan, dia tak, tangan dia tu ada apa tak, infrared ke apa ke benda lah yang boleh ada 5 ekor aku nampak dah, ada 5 ekor. Kau ada 5 ekor. Ada seorang lepas ni, ada 99. Kenapa 99? Tak siap seekor lagi kat suami kau. Maka setelah dia pun scan, dia scam orang tu. Orang tu pun dah tahu dia ada jin kan. Kacau lah hidup dia. Sebab dia tahu dia ada jin yang duduk dalam badan dia. Elok tadi dia tolong bawa kawan je. Dia tolong bawa kawan. Ustaz ni kawan saya ni, dia dah 5 hari meracau. Ustaz boleh tolong tengokkan tak? Ustaz tu pun okey. Dia memang ada di sini. Engkau tak nak cuba? Saya tak apa. Free je. Krek. 2 ekor dia dengan kau. Daripada kawan ni tak ada apa, tolong bawa kawan je. Terus dia balik rumah, hantu dalam rumah dia. Maka hantu pun menghantui dia. Disebabkan ustaz jampi. Sebab ustaz jampi. Habis semua kena scam. Bukan dia nak mengajar tauhid, bukan dia nak mengajar akidah dulu. Dia terus dia ruqyah. Tengok, tolong bagi tahu kepada saya, ada tak orang yang pergi kepada ustaz jampi ni sihat? Ada tak? Ke tak pernah kan? Hampa tak pernah pergilah, bagus. Kau adalah saudara mara ke yang dah pergi ke pusat perubatan kan? Pusat rawatan Islam tak? Dia pun pergi. Nanti bulan depan dia akan datang lagi. Nanti bulan depan dia akan datang lagi. Dan dia akan jadi macam patient hospital. Dia ada check up. Sebulan sekali check up. Kawan tu dah lama tak jumpa ustaz jampi. Elok je kehidupan dia. Tiba-tiba hari tu dia rasa macam tak tenang lah. Dia pun pergi jumpa ustaz tu balik. Ustaz tu pun gonggang, ruqyah. Dia pun esok pergi kerja, menjerit kat tempat kerja. Panggil ustaz. Ustaz, tolong tengok ustaz. Ni kenapa pula jadi ni? Dah lama dah tak jadi. Semalam dia boleh jumpa ustaz jampi dah. Itu sebab dia. Dah lama dia tak jumpa tu, dia elok. Tiba-tiba dia jumpa, dia jadi tak elok. Jangan diperbodohkan dengan benda-benda macam ni. Kawan ni baru lepas bercerai dengan lelaki. Bila baru lepas bercerai dengan lelaki, apa sekejap. Halo. Ya. Okey. Sekian. So itu keadaannya. Habis semua je bodoh belaka tentang masalah ni. Sampailah melarat-larat sampai mati kawan tu. Tak selesai. Nah, patah balik. Maka ziarah bid'ah itu selain daripada yang kita sebutkan. So minta kat mayat, semua ni adalah syirik besar. Syirkun akbar. Tengok ustaz tu dah hukumkan orang kafir. Nanti dulu. Kita sebut hukumnya syirik akbar. Siapa aku pun tak tahu. Kita tak sebut siapa pun. Ini kaedahnya. Minta kepada mayat sesuatu hajat yang makhluk tak boleh nak bagi, minta kepada makhluk, syirik besar. Syirik besar. Kalau pakai tangkal tadi tu, dia percaya Allah Ta'ala lah yang memberinya. Tetapi itu hanya usaha. Syirik kecil. Syirik kecil.
Tapi syirik kecil jangan anggap kecil. Syirik kecil dalam kategori syirik. Maksud dia berdosa besar. Bila dia berdosa besar, dia tak boleh dihapuskan dengan senyum kat muka kawan. Bila senyum, Allah hapuskan dosa kita dah. Itu dosa kecil. Tapi syirik kecil, senyumlah. 3 ke? Senyum 3 ke? Senyum 5 ke? Tidak menghapuskan dosa syirik. Dia kena taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pakai tangkal, jika dia percaya tangkal itulah yang memberikan segala-galanya, syirik besar. Kenapa? Kerana dia bersangkutan dengan sebab dan musabbab. Benda yang Islam jadikan dia suatu itu sebab kepada sesuatu, maka ni tak ada isu. Makan Panadol, makan ubat doktor untuk sakit jantung, ini bukan syirik. Sebab apa bukan syirik? Kerana ubat itu dibuat kajian, dan bila dibuat kajian, bahan ini memberi kesan kepada darah tinggi. Bahan ini memberi kesan kepada blok jantungnya. Maka benda ni nampak, dan benda ini boleh dibuktikan secara saintifik dan dalam ilmu perubatan. Maka ini tidak syirik, ini Allah jadikan sebab dan musabbab. Maka Allah jadikan penyakit dan Allah jadikan penawar. Apabila penawar itu kena kepada penyakit yang dia ubati itu, dan penawar itu orang tahu kesan dia itu akan menyebabkan gini, dan boleh dibuktikan secara saintifik, maka Islam iktiraf benda tu. Islam iktiraf benda tu. Yang Islam tak iktiraf adalah sebab yang tak ada kena-mengena. Islam iktiraf 2 sebab. Sebab syarak dan sebab kauni. Sebab syarak datang dalil Quran dengan sunnah. Makan tamar ajwa 7 biji, dia tidak akan terkena sihir pada hari itu. Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi cakap. Sebab Nabi bagi tahu. Makan tamar Madinah, sebagai ulama umumkan, tamar Madinah 1 hari 7 biji. Kenapa 7 biji? Kau jangan tanya aku. Nabi kata 7 biji. Dia tak akan kena sihir pada hari itu. Itu sebab syarak dipanggil. Sebab syar'i. Maka dia tidak syirik. Walaupun tak boleh nak di brain. Cannot brain. Tak boleh nak difikirkan. Tapi Nabi sebut. Maka itu sebab yang boleh dibuat. Sebab kauni adalah sebab saintifik dan sebab perubatan yang boleh dibuktikan dengan kajian-kajian saintifik dan perubatan. Maka Islam iktiraf 2 benda ni. Selain daripada 2 sebab ini, Islam tak iktiraf. Selain daripada 2 sebab ni, Islam tidak iktiraf. Maksudnya, makan benda ni, jilat pan ni, jantung akan menjadi kuat. Sebab syarak pun tak ada, sebab kauni pun tak ada. Dulu kita disibukkan dengan gelang magnetik. Ni gelang magnetik, ni jam, ni bukan gelang magnetik. Okey, gelang magnetik, dia pun pakai gelang magnetik. Jual mahal nak mampu. Bila dia pakai, dikatakan akan melancarkan peredaran darah. Sekarang mana gelang tu? Mana dia gelang tu? Dah jadi apa? Dah jadi tukun agaknya. Darah pun dah tak lancar dah. Dia pun tak nak pakai. Dah tak ada, dah habis bateri kot. Dia pun katalah disebabkan batu itulah, batu inilah. Maka meh datang artis tu, meh tolong promote dan sebagainya. Dia reti apa? Dia beli je, dia banyak duit. Bila dia dah tak berlakon, dah duit tak ada. Haram, tak ada iklan dah lah. Nak beli mahal. Maka dia pun pakai gelang magnetik. Ustaz pun bela. Boleh pakai tak? Ustaz apa hukumnya? Harus. Tapi
Kalau pakai tu janganlah tunjuk ke orang. Pakai bawah baju. Gitu pula ustaz bagi fatwa. Ustaz bagi pandangan boleh pakai tapi jangan tunjuk ke orang. Kenapa? Nanti akan menimbulkan fitnah. Kau tahu pula menimbulkan fitnah. Maka kita katakan no, tak ada. Apa kajian yang saintifik yang ada? Ada kajian orang buat ke? Tak ada. Dia pun bawa keluar lah jurnal tu, jurnal. Semua menipu belaka. Kalaulah adanya satu gelang magnetik yang boleh melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Dah lama dah hospital jantung aku pakai. Aku pakai iklan juga. Aku macam plain. Tapi tak ada. Makan ubat tu, ubat orang telan lah, ubat bawah lidah lah, kebenda lah, apa benda yang dah memang ada terbukti, ada kesan dan ada kajian doktor dah. Ni tak ada, haram. Law ni tak ada dah. Seluar dengan stokin. Pakai seluar ni lazat jadinya. Tak tahulah aku. Tak betul tak tidak. Pakai seluar ni akan melancarkan edaran darah. Bila lancarkan peredaran darah, setiap hari adalah malam pertama, dia kata. Macam-macam. Entahlah, wallahualam lah. Tak tahulah apa benda kajian apa buah arang ke apa benda. Tak tahu. Dia kata tak tahulah, ada infrared lah, tak infrared lah ke benda lah. Wallahualam. Kalau ada dan sebagainya, kenapa hospital tak pakai? Kenapa hospital, pusat-pusat perubatan tak pakai? Yang duk jual-jual ni bukan doktor. Yang jual-jual ni tak tahu lah, dia tu dulu ustaz, lepas tu jadi direct selling. Dia tu dulu kerja bawa motor lah, lepas tu jual seluar infrared, buat benda-benda macam-macam lah. Tak ada pula doktor apa benda macam hospital lah. Orang hospital, orang yang jual ubat yang ada produk yang ada kajian saintifik dan dia iktiraf ni, dia tak datang, dia tak jual macam tu. Dia tak jual buat dalam Facebook. Dia akan pergi kepada hospital-hospital, cakap dengan doktor. Ini kajian gini, doktor pun tengok dan sebagainya, dan doktor suggest. Tu yang apa, ubat-ubat yang ada di hospital-hospital itu mana ada dijual-jual orang itu je. Dia jual dekat doktor dan dia bagi tahu doktor. So bila doktor endorse, maka benda tu dipakai lah dekat hospital tu. Wallahu a'lam. Kemudian antara benda bid'ah lagi yang menyalahi sunnah Rasulullah ni, maksudnya apa-apa saja yang menyalahi benda yang tak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah, maka dikira itu bid'ah. Man zara qabran ayyi qabrin kan wa fa'ala indahu ma lam yarid bihi dalil. Apa asas barang siapa yang menziarahi kubur, ayyi qabrin kan, mana-mana kubur saja, wa fa'ala indahu, dan dia melaksanakan di sisi kubur itu ma lam yarid bihi dalil, yang tak ada dalil daripada kitab wa sunnah sahihah, faqad khalafa sunnah, maka dia telah bercanggah dengan sunnah al-mutahharah. Maka dia telah bercanggah dengan sunnah. Tak ada dalil, maka dia bercanggah dengan sunnah. Wa qad hadathan mundu usur tawila arida fi hadhihi al-umma fi ziyaratiha bid'un wa syirk la yadullu 'alaiha dalilun dha'if. Bahkan sebahagian amalan-amalan itu dalil hadis dhaif pun tak ada. Dalil dhaif pun tak ada. Maka tawaflah olehmu akan kubur. Tak ada, hadis palsu pun tak ada. Hadis palsu pun tak ada tulis ziarah kubur. Tapi dia kata hadis ni sebenarnya ada dalam otak para ulama. Maka ni semua sesat larat lah. Okey, berikutnya wa inna insyaallah bikum lalahikun tu adalah doa yang mengingatkan kita juga kepada kematian lah. Dan yang terakhir, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu mencela mayat. Jangan kamu mencela mayat. Sekejap.
la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu mencela mayat kerana sesungguhnya mereka itu qad afdau ila ma qaddamu. Maksud mereka tu telah pun selesai, mereka tu telah pun pergi dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita tak disuruh untuk mencela mayat. Haram hukum mencela mayat. Wal qata' wat ta'an min babin radd yaruddu bihadha yashmil as-sab, mencela kullu kalamin aw hala yuradu minhu adhiyatil mashtum wa ta'an fihi, itu tasabbu. Apa-apa perbuatan yang mencela mayat, mengutuk, whatever dan sebagainya adalah haram. Sama ada hak ni disebabkan, sama ada sebenarnya mayat itu telah pun meninggal dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang dia buat daripada pahala Allah Ta'ala punya urusan, dan apa-apa dosa yang telah dia buat, itu dia telah pun menghadap Allah Azza wa Jalla. So tak perlu dah kutuk-kutuk, dan tak perlu dah nak mengutuk, mengejek ke apakah kepada mayat-mayat ni. Yang kedua, kalau kita mengutuk mayat itu, akan terasa, akan tersakiti adalah ahli keluarganya. Maka bila kita kutuk mayat tu, apa dia punya perasaan keluarga dia? So sebab itu tak dibenarkan. Tapi hadis ini umum. Adakah boleh mencela mayat? Dalam sebagai hadis yang lain, maka Nabi menyebutkan, Nabi doa laknat atas orang-orang yang telah pun meninggal. Maka kalau sekiranya mayat itu, kezalimannya itu adalah sangat teruk, dan apa-apa yang telah dilakukan daripada kesesatan dan bid'ah yang dibuat itu menyebabkan, kalau sekiranya tidak diberi peringatan, maka akan menyebabkan orang akan terpengaruh. Walaupun dia dah mati, tapi dia ada nama, dia adalah seorang tokoh bid'ah tokoh mubtadi'. Maka bila dia mati, orang masih mendengar kalam dia. Mendengar maksudnya daripada kaset-kaset dia, daripada YouTube, daripada buku-buku yang ditulis. Maka keadaan ini berbeza dengan keadaan yang pertama. So keadaan yang umpama ini, maka wajib untuk kita tahzir, wajib untuk kita bagi peringatan. Dia ni tak boleh dipakai. Dia ni dalam hidupnya menyeru kepada bid'ah, dia menyeru kepada syirik kepada Allah, dia menyeru kepada penyembahan kubur. Maka hak tu boleh, kerana untuk mengelakkan orang terpengaruh dan orang mengikut perkara yang tak sepatutnya dia ikut. Selain daripada itu tak boleh. Jika ada keperluan, dan keperluan itu untuk agama, maka itu boleh untuk kita bagi peringatan dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Boleh tak memuji mayat? Boleh. Tapi sama juga, jangan melampau. Dia buat satu majlis bersempena kematian kawan tu, dan penuh dengan pujian-pujian, menangis-nangis, sebut melampau-lampau, hulu dan sebagainya. Itu tak dibenarkan lah. Itu tidak syar'i. Tapi kalau orang menyebutkan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya, itu tak ada masalah. Bahkan lalu mayat depan Rasulullah, orang memujinya, dan Nabi kata wajabat. Wajib syurga. Dan satu mayat lagi, dia Nabi kata wajabat. Wajib neraka. Jadi boleh untuk memuji mayat. Apabila orang dah meninggal, maka kita tak disuruh menyebut keburukan mayat. Maka kita disuruh menyebut kebaikannya. Bila kita menyebut kebaikannya, itu doa kepada dia juga. Dan bila kita menyebut kadang-kadang kebaikan mayat itu untuk orang lain mencontohinya, itu tak ada masalah. Dan apabila kita datang kematian, orang pun duduk sembang-sembang dan orang bercakap-cakap tentang mayat, benda-benda yang baik, itu tak ada masalah. Hak tu, itulah bukti menunjukkan apa yang Nabi sebut wajabat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berhukumkan kepada si mayat ini, apabila ramai yang memujinya dan sebagainya, maka Allah, bukan maksud Allah tak tahu tapi ini adalah salah satu menunjukkan bahawasanya si mayat ini orang saleh. Maka bila mayat ini orang saleh dan orang memujinya dan orang mendoakannya, maka itu Allah masukkan dia dalam syurga Allah Azza wa Jalla.
Sebaliknya, kalau dia itu orang yang zalim, tak adalah sehari dalam kehidupan dia melainkan menzalimi orang, maka bila dia mati, mustarihun wa mustarah min, maka orang pun rehat daripada kejahatan dia. Dan orang menyebut-nyebut dengan eloklah mati pun, kalau tak mati jenuh kita. Alhamdulillah mati dah Mamat ni. Sebab kezaliman dia teruk nak mampu gitu. Punya teruk. Kezaliman dan kemerepekan dia itu terlampau. So orang pun mengatalah. Maka hak ni dalil ataupun bukti menunjukkan mayat ini tidak saleh. Mayat itu tidak saleh. Jangan ditanya-tanya, apa kita kata pada mayat ini? Jangan ditanya, kita tak disuruh tanya. Kita pun tak kenal apa kita kata pada mayat ini. Baik, mana aku tahu? Baik, aku semayang. Jelas sebab aku semayang Zuhur, itu ada mayat lalu. Nak semayangkan jenazahnya, no problem, kita semayang, kita doa supaya Allah ampunkan dia. Tapi nak tanya kita dia baik, aku tak tahulah. Mana aku tahu? So, itu salah. Menanya orang apa mayat ni, apa kita kata, no. Cara faham hadis itu adalah orang akan bercakap. Kalau dia orang soleh, orang akan cakap. Tak payah tanya dan tak payah paksa pun. So, itu cara faham yang betul kepada hadis itulah. Wallahu a'lamu bissawab. Habis kitabul janaiz, akan masuk babuz zakah atau kitabuz zakat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.